Sini. Nampak bomba tu. Ada nampak bomba dan nampak. Kau bagi syarat saya starting dulu, betul saya pin kat ni. Nak tanya apa ni? Oh, berkaitan dengan situasi terkini ya tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada player Sini Harian. Terima kasih kerana sedia bersama dengan platform kami di Sini Harian. Sekarang ini saya berada di kawasan Elmina, Seksyen U16 Shah Alam. Seperti semua sedia maklum, berlakunya nahas pesawat yang mana tampas di kawasan ini. Jadi bersama saya pada ketika ini adalah Tuan Samsul Ma'arif bin Haji Sabani yang merupakan Timbalan Ketua Zon Shah Alam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor. Jadi terima kasih Tuan kerana sudi bersama Sini Harian pada petang ini. Jadi Tuan, melihatkan keadaan di sekitar kawasan ini, mungkin Tuan boleh rangkumkan sedikit keadaan sebenar yang terjadi pada hari ini. Operasi kita yang bersepadu di antara pihak bomba, polis, PGA, APM dan pihak yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas udara telah membuat clearance daripada pagi tadi sehingga tengah hari. Jadi pada pukul 12 tengah hari tadi, pihak bomba telah membuat cucian di atas jalan di dua-dua arah, masuk Elmina dan keluar daripada Elmina, supaya bersih daripada sisa-sisa ataupun bahan-bahan yang boleh membahayakan kepada pengguna jalan raya lah. Jadi kita telah buat cucian jalan, pihak bomba telah membuat cucian jalan sepenuhnya di dua-dua arah dan menghala ke Rawang, susur keluar ke Rawang pun kita buat cucian. Jadi kita menggunakan 3 jentera, 1 water tanker, 1 LFRT dan juga 1 FRT, dibantu oleh pasukan bomba Sarjana Utama. Jadi apabila dah clearance jalan tu telah dibuat dan disahkan sepenuhnya selamat, maka pihak polis membenarkan laluan jalan ini digunakan oleh orang awam mulai jam 3 petang pada hari ini. Jadi kepada penduduk kawasan Elmina, Sarjana Utama, boleh melalui balik bekerja nanti boleh melalui jalan ini semula seperti sedia kala lah. Sebab semalam mereka yang tinggal di kawasan sini terpaksa melalui jalan Denai Alam, mengambil jalan yang agak jauh dan menyebabkan kesesakan lalu lintas pada petang semalam daripada mula pukul 5 sehinggalah ke malam. Jadi mulai petang ni jalan ni boleh dilalui dua-dua arah, dua-dua hala untuk masuk dan keluar daripada Elmina. Jadi Tuan mungkin boleh ceritakan sedikit Tuan, teknik cucian yang digunakan. Cucian yang dilaksanakan oleh pihak bomba adalah menyembur jalan dan memastikan serpihan-serpihan sisa-sisa bangkai kapal terbang tu tidak ada di atas jalan, sebab kita telah membuat clearance surface pada peringkat awal yang telah dilakukan secara berjalan dan mengutip apa sahaja item-item yang ada di atas jalan dan dikumpulkan sebagai bahan bukti untuk siasatan pihak yang berwajib. Jadi selepas selesai itu barulah pihak bomba membuat cucian secara semburan air daripada lori tangki FRT dan juga water tanker kita lah. Jadi Tuan, daripada segi kawasan tragedi ni kan, semua keseluruhannya sudah dikeluarkan ataupun bila? Kita membuat clearance di atas jalan raya saja, yang masuk dan keluar daripada Elmina ke jalan Gatri. Manakala bahan-bahan bukti yang ada di tengah jalan tadi yang kita kumpulkan, kita kutip dan kita asingkan berdekatan dengan kawasan bangkai kapal terbang dan juga rangka kereta yang masih bercantum di kawasan yang di hoarding tu lah dengan plastik biru. Dan di situ pihak polis akan membuat pemantauan 24 jam mulai petang ni sehingga hari Isnin, sebab pihak yang berkaitan akan melaksanakan siasatan pada hari Isnin. Dijangka selesainya semuanya anggaran bila tu Tuan? Itu kepada pihak yang menjalankan siasatan lah. Jadi pihak bomba selepas ni kita rilis dan boleh balik ke balai. Begitu juga dengan anggota polis yang bertugas. Cuma ada 2 ataupun 3-4 orang yang ditempatkan di sini untuk mengawal sisa-sisa yang bangkai kapal terbang tu, supaya apabila orang awam melalui jalan sini dia tidak akan mengambil gambar, selfie dan juga mencuri barang-barang sebagai bahan bukti tersebut lah. Jadi mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit tentang kesukaran dan pihak bomba dalam sepanjang melaksanakan tugas-tugas. Pihak bomba tidak menghadapi kesukaran yang sangat sukar, kerana kebetulan Balai Bomba dan Penyelamat Kota Anggerik ataupun Bukit Jelutong sampai ke lokasi dalam masa 6 minit daripada panggilan diterima.
terus melakukan pemadaman. Apabila sampai di sini memang berlaku kebakaran yang terhadap kapal terbang dan juga kereta yang terperangkap di kawasan Semak tu, dipadam dalam masa 10 minit. Api dapat dikawal dan seterusnya membuat kerja-kerja overhaul 10 minit kemudian. Jadi dalam masa 20 minit pihak bomba telah berjaya memadam sepenuhnya kebakaran. Jadi selepas itu barulah dicari pencarian kepada mangsa-mangsa penumpang kapal terbang, penumpang kereta dan juga pemandu motosikal. Dan seterusnya kita serahkan kepada pihak polis yang turut sama berada di lokasi dan ianya telah dikawal sepenuhnya oleh pihak polis dan juga pihak yang berkaitan untuk menunggu senarai nama pada hari pertama semalam. Senarai nama siapakah yang terlibat, penumpang-penumpang dan juga pilot di dalam kapal terbang, dan pihak polis juga telah menjalankan carian penumpang kereta, pembawa kereta Grab tu, sebab daripada rotek yang dijumpai pada cermin tu kita tahu nombor kereta di chassis dapat dikenal pasti, pemandu pun dapat dikenal pasti. Begitu juga dengan penunggang motosikal yang dipahamkan adalah pemandu Grab yang berasal daripada Kedah. Jadi itu juga dapat dikenal pasti oleh pihak polis lah. Jadi mangsa-mangsa telah dibawa ke hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang pada malam tadi untuk dibuat DNA dan juga pengecaman oleh pihak waris pada pagi tadilah, mulai jam 9 pagi. Jadi seperti yang tuan maklum, jalan ini telah pun dibuka, cuma side itulah yang ditutupkan. Jadi mungkin ada nasihat untuk pengguna jalan. Saya menasihatkan kepada pengguna jalan raya, maksudnya kalau melalui laluan ini janganlah membentikan kereta untuk mengambil gambar, takut nanti akan berlaku perkara yang tidak diingini. Masing-masing nak ambil gambar boleh menyebabkan kemalangan. Jadi awam sudah tahu dan video pun telah tersebar luas di medsos. Jadi boleh tengok daripada video sajalah. Jadi bahan bukti untuk siasatan tu tak perlu nak diambil gambar. Jadi orang awam yang melalui jalan ni perlu terus memandu dengan lancar untuk ke destinasi ataupun balik ke rumah masing-masing lah. Okay, jadi tuan, terima kasih banyak tuan kerana sudi bersama dengan Sinar Harian, dan kami Sinar Harian mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak bomba yang teguh lumus sejak hari pertama menjalankan kerja-kerja. Terima kasih juga pada pihak media yang telah membuat liputan yang sangat baik, memberi makluman kepada orang awam untuk mengetahui berita apa yang berlaku di Elmina ini. Kita terima kasih tuan. Okay, jadi para pelayan Sinar Harian, mungkin setakat itu dahulu rangkuman terkini ketika ini, dan terus bersama dengan platform Sinar Harian dan untuk mendapatkan perkembangan terkini berkaitan dengan nahas pesawat di Elmina ini. Jadi bersama saya wartawan Sinar Harian Muhammad Amin Nuralif dan Muhammad Zaki dan rakan setugas Izzuar Rozlin menyampaikan di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Naikkan yang selfie tu takut kemalangan, macam menarik. Maknanya dia larang berhenti kerana nak ambil gambar lah, nanti menarik tu bagus kan. Yang lain tu kan masuk je bawah. Kalau perlu lintas sampai aktif dia akan tas sikit. So saya bawa anda meninjau sebentar pihak bomba sedang berkemas kerana jalan ini akan dibuka semula untuk ramai bermula sekarang lah, jam 3 petang. Yang anggota-anggota bomba kita yang bertugas sejak malam tadi. Dah. Dah lebih makanan ke? Ada lebih makanan. Okey.
So pihak lebuh raya juga sedang sibuk untuk membuka balik laluan ni. Ni kawasan yang berlaku kejadian. So sekarang kami dah boleh masuk. So anda boleh melihat sendiri kawasan ni. Dan kawasan yang berlaku tragedi ni, ni terbakar ni kawasan ni. Enjin. Oh ya, enjin dia. Beginilah keadaan dia. Jalan ni. Di pihak media dibenarkan untuk masuk untuk melihat sendiri. Ni lokasi kejadian yang sebenar-benarnya pesawat tersebut terhempas sehingga mengorbankan 10 orang. Jadi pasukan PJA pun sedang mengemas kawasan lokasi kejadian. Tu dia pakai enjin pesawat Yang mana belum melihat, saya buka anda secara langsung melalui Sinar Harian, Facebook Sinar Harian. Di lokasi tepat kejadian pesawat terhempas di Elmina U16 ini. Jadi kalau sebelum ni kita tak boleh masuk, so jalan ni akan kembali dibuka dan kami pihak media dibenarkan untuk masuk ke dalam kawasan. Kalau yang berada di sini berbau minyak agak berbau minyak di sini. Tapi walaupun laluan dah selamat sebab tiada lagi kesan sebab telah dicuci oleh air, dan kalau ada pun tinggal bekas saja, dan laluan ini selamat untuk dilalui oleh kenderaan seperti biasa. Pada penduduk Semang Bistari, Sungai Buloh, Pai Jaras dan kawasan sekitarnya U5 yang menggunakan laluan ini boleh menggunakan laluan ini bermula hari ini. Sekarang ni jalan dah terbuka dan kerja-kerja mengemaskan jalan terakhir dibuat sebelum jalan ini dibuka sepenuhnya untuk laluan awam bermula hari ini. Ini kawasan yang berlaku letusan yang kita tengok viral tu di sinilah. Kalau kita tengok tiang ni pun hampir hitam tiang elektrik, tiang lampu ni pun lentum
Tengok orang yang penting dekat rumah kita. Ni kita tengok kawasan yang terkena letusan, letupan daripada pesawat yang terhempas. Inilah keadaan dia. Ini keadaan dia, keadaan orang cakap begitu tragis sehingga mengorbankan dua orang awam selain daripada penumpang, iaitu seorang penunggang motosikal dan seorang pemandu Grab. Walaupun kita sedekah Al-Fatihah kepada semua bangsa yang terlibat dalam naas ni. Minta maaf saja, saya tak dapat menahan kesedihan tak kala menjadikan kaki ke kawasan ni. Rasa hiba itu masih terasa. Minta maaf, mungkin tidak lancar, tapi hati saya cukup sebab bila masuk ke kawasan ini, mungkin sebelum ni saya mungkin berada di belah sana, tak merasa. Tapi bila masuk ke kawasan ni, saya sini dapat merasakan bahawasanya ia adalah tragedi yang begitu tragis untuk kita rakyat Malaysia. Kita doakan semoga roh-roh Allahyarham ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh, serta dijanjikan syurga oleh Allah SWT. Ya, aku safety. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Ya, semua Hidayawati sekarang masih di peringkat akhir postmortem. Bila dah ready, DNA telah dikenal pasti, confirm sah, pihak hospital akan membenarkan, akan menyerahkan jenazah untuk diuruskan oleh waris masing-masing, di mana tempat yang dia nak kemumikan lah. So setakat itu yang info yang diberikan oleh pihak media setakat ini. Ibu tu masih terasa, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi walaupun pihak bomba tidak menggalakkan untuk orang ramai mengambil gambar di kawasan ini kerana risiko, sebab ini laluan utama. Jadi bagi yang melalui jalan ini mungkin boleh meneruskan perjalanan lah. Saya sarankanlah, sebab takut kejadian tidak diingini lain berlaku, mungkin kepalangan ke, sebab tempat ini dah cukup ramai dan cukup popular. Jadi tak nak nanti orang datang sini nak selfie ke untuk bergambar ke, tak digalakkan. Kalau boleh janganlah berhenti-berhenti, sebab ni laluan utama. So harapnya kita ikutlah pesanan daripada pihak kuasa agar tidak sewenang-wenangnya memberhentikan kenderaan atau kereta di kawasan ini.
Kerja-kerja terakhir ya, sebelum jalan ini dibuka, pemeriksaan tak terakhir dibuat oleh pihak Prolintas, pihak kuasa Lebuh Gaya Gatri. Cair ni, dia punya plastik ni cair, bakar. Al-Fatihah pada semua mangsa. Kon-kon juga akan diletakkan di sini bagi memastikan tiada yang pandu dengan laju, sebab masih perlu berhati-hati di kawasan ni. Pada yang belum tengok, saya bawa anda sekali lagi sebelum saya mengakhiri live saya bawa anda meninjau ke kawasan tempat tragedi berkenaan berlaku. Ya. Masih ditutupi dengan kanvas sebab ada masih lagi, saya rasa ada serpihan lagi di dalam yang belum dikemas. Dan kawasan ini juga ada pihak keluarga yang bersedia untuk menjaga dalam tempoh 24 jam untuk memastikan tak ada siapa yang menceroboh kawasan ini. Tapi apapun, jalan ini telah dibuka untuk laluan orang ramai. Tidak digalakkan untuk mengambil gambar, video dan sebagainya, apatah lagi berhenti di kawasan ini. Okey ya? Okey. Panas. Panas So macam mana rasa? Bau minyak. Bau minyak Itulah yang bau minyak tadi. So memang bau minyak di ketara. Mungkin impact yang kuat daripada tangki minyak tersebut Tapi jalan ni dah dibersihkan. Telah dibersihkan oleh pihak bomba dengan menggunakan air. Dia tinggal kesan saja, tapi jalan dah tak licin, saya difahamkan. Boleh dilalui oleh kenderaan. Dalam kapal biru tu masih ada lagi serpihan pesawat yang belum sempat dibawa keluar. So kawasan ini akan ada polis, pihak kuasa yang akan menjaga 24 jam. Walaupun telah dibuka untuk laluan, tapi ada pihak kuasa yang menjaga kawasan ni. Maksudnya tak boleh mana-mana yang masuk lah. Lain kuning ni masih dipasang lain kuning. Jadi sebagai orang awam, kita dilarang lah untuk masuk ke dalam kawasan. Ya Ashraf, harap menjawab persoalan. Background education. Itu tak pasti, kena semak balik kita punya rekod daripada pihak berkuasa. Tak pasti Charlie. Tu kena kita tengok balik sebab kita mungkin tak ada detail tu.
Keadaan minyak daripada pesawat difahamkan dalam longkang ni boleh selut nak zoom saya cuba bagi memenuhi permintaan daripada pelayar-pelayar setia Sinar Harian. 400 mata memandang. Terima kasih. Saya nak zoom pun tak boleh nak zoom sangat sebab saya pun tak boleh masuk sebenarnya, tapi saya boleh zoom sikit je. Macam tu je. Dia banyak sisa-sisa pesawat. Saya difahamkan bila dah buka, maknanya kawasan ni dah bersih lah, tak ada lagi cebisan-cebisan. Cuma cebisan pesawat je mungkin ada yang tinggal sikit-sikit yang mungkin tak sempat bawa keluar, akan dibawa keluar secara berperingkat. Itu saja kami difahamkan. Itu dia. Okay, saya pun tak boleh lama nak zoom. Ya Ifwat, tak ada cebisan apa-apa di sini. Mungkin tertanya-tanya macam mana kawasan ni, saya bawakan anda selangsung sebelum saya mengakhiri live saya dalam tempoh lebih kurang 5 minit lagi. Jadi saya membawakan sedikit situasi pengalaman di kawasan ini yang mungkin sebelum ni hanya tengok di video yang viral, tapi eksklusif di Sinar Harian kami membawakan anda di lokasi kejadian. Ya, jalan dah buka dua kaki Hakim, jalan dah buka. Untuk Emina nak ke Gatri nak masuk ke Subang Bistari melalui laluan Elmina dah boleh digunakan hari ini. Sama-sama Cik Ashraf. Kita sedekahkan, jangan lupa sedekahkan Al-Fatihah kepada mangsa yang terlibat dengan naas. Itu yang paling penting. Kita doakan semoga roh mereka dicucuri rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah kemalangan yang tak dijangka, yang kita sebagai orang Islam, ini adalah takdir daripada Allah SWT yang kita harus terima. Apapun yang baik atau buruk datang daripadanya. Okay, sekian saja. Fauzi dah tak ada dah di tempat kejadian setakat ni. Dah selesai dah di tempat lokasi kejadian. Sebab ada lagi bangkai enjin pesawat di dalam tu. Masih Muhammad Faizal masih ada lagi enjin, masih lagi ada sisa pesawat di dalam tu yang belum sempat dibawa keluar. Yang sebabkan akan dibawa keluar secara berperingkat. Memang tak boleh untuk tatapan umum lah. Sebab benda tu dalam siasatan kan, jadi mesti jagalah barang-barang bukti tu. Itu sebab ditutup. Sebab seperti kebiasaannya begitulah. Sebab ini melibatkan lokasi tragedi kan, jadi bukan sembarang lah.